Sebab tu ada satu orang yang digelar dengan nama Syekhul Islam pada zaman sekarang ni, berada di India, Pakistan. Nama dia Tahir Al-Qadiri, daripada tarekat Qadiriyah. Antara benda besar yang dia telah gemparkan, walaupun benda tu orang tak kata, orang tak bising sangat, ialah isu Jibril alaihi salam menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, daripada Muhammad, turun pada Muhammad. Saya dah sebut sebelum ni bagaimana dia dalam ceramah dia tu dalam bahasa Urdu, tapi ada sari kata dalam bahasa Arab dan ada sari kata dalam bahasa Inggeris. Dalam YouTube pun ada. Dia kata ada riwayat, macam biasalah kumpulan macam ni, dia sebut ada riwayat, dia tak sebut riwayat mana. Sebab sebut ada riwayat tu nak bagi gagah je, nampak macam membaca, nampak macam mengkaji. Itu taktik lah, taktik sebut. Dia kata ada riwayat satu hari Nabi pernah bertanya pada Jibril di bumi, maknanya di Madinah ataupun di Mekah lah. Wahai Jibril, sepanjang kamu terima wahyu daripada Allah Ta'ala tu, pernah tak kamu mengadap muka, maknanya angkat, languk muka tengok? Dia kata tak, melainkan aku dengar, aku buat turun pada kamu. Dia kata kalau kamu ada kesempatan terima wahyu lain kali, languklah sekali tengok macam mana Tuhan yang duk beri wahyu tu. Akhirnya dia buat, Jibril buat, Jibril tengok muka Tuhan tu sama macam muka Nabi. Muka Tuhan tu sama macam muka Nabi. Jadi dia bawa satu konsep baru. Yang ni dalam kitab-kitab batiniyah yang pekat pun tak ada sebut macam ni, ataupun kelompok-kelompok yang macam ni. Sebab tu saya kata, atas kepetahan orang tu, atas pengaruh orang tu, atas ramai mana pengikut orang tu, mereka boleh reka dan mereka boleh bercakap. Dan itulah benda yang sedang berlaku di negara kita ni. Bila mana penceramah, satu orang penceramah tu, tuan-tuan kenal penceramah tu, hari-hari dia keluarkan kenyataan yang pelik-pelik, dan kenyataan-kenyataan dia tu boleh dikumpulkan, dan sehari 5-6 kenyataan yang sangat pelik. Yang terbaru ni, selain daripada sel kita ni ada cahaya, yang dia sebut Firaun jadi raja di Mesir itu kerana bantuan wali Allah di bawah gua dalam sungai Nil. Kenyataan-kenyataan ini tidak dibantah. Kenyataan-kenyataan ini tidak dibantah. Bahkan golongan yang ikut sangat-sangat cuba mencari ruang untuk backup kenyataan ini. Saya sendiri antara orang yang duk sebut kat mana tak betul kumpulan ni. Dan memang bila mana kita sebut, kita letak dalam media sosial ni, kita buat hantaran, akan adalah orang yang komen. Yang komen tu sebahagiannya ialah pengikut dia orang, ataupun pengikut tidak secara langsung, just ikut kuliah online mungkin, tapi ramailah yang menyokongnya. Dan antara hujah yang digunakan oleh kumpulan ini, dia kata kalau ustaz ni tak betul, kenapa pihak berkuasa tak ambil tindakan? Itu antara hujah yang digunakan lah. Sebab memang kita tengok pihak berkuasa dah panggil, tapi setakat suruh slow sikit lah kuliah, jangan duk sebut sangat benda-benda. Bukan dia suruh ada tekanan yang bersifat undang-undang semua, tak ada. Mungkin ada cuba dilakukan, tapi kita tak nampak dengan mata kepala kita dia kena, tak ada. Jadi kita boleh kata dalam bab ni, diam juga orang yang berkuasa menyebabkan orang nampak benda yang tak betul tu betul. Diam orang berkuasa ni, orang akan nampak benda tak betul tu betul. Saya nak balas komen tu, tapi fikir-fikir balik, tak payahlah, sebab komen tu pun fake account juga. Sebab nama-nama yang tak ketahuan hala dibuat, tujuannya ialah untuk memang untuk serang lah pun. Sebab kalau kita guna hujah, ustaz ni tak pernah kena apa-apa tindakan pada pihak berkuasa menandakan dia betul. Kalau macam tu, orang yang ambil rasuah tak kena tangkap, rasuah tu betul. Sebab polis tak pernah tangkap dia orang, ataupun SPRI tak pernah tangkap. Sebab apa tak tangkap? Adalah dia punya benteng-benteng yang tak boleh dilanggar, sehingga menyebabkan pihak berkuasa pun tak berani ambil tindakan. Tak ditangkap satu orang, bukan anda kata betul benda yang dia sebut, ataupun benda yang dia sebut tu, benda yang dia buat tu. Itu konsep yang kita kena tahu dulu. Jadi balik pada isu Nur Muhammad ni, bila mana benda ni dibuka, dipercakapkan, dinormalkan, dulu kalau kita tengok benda ni cuba ditekan, pihak berkuasa di negara kita ni, JAKIM ke, Majlis Agama Negeri ke, bincang, buat persidangan tentang kesan amalan ini ataupun konsep ini. Antara yang agak terkehadapan membahaskan bab ni ialah Prof. Dr. Abdul Fattah Harun rahimahullah, dah meninggal dah pun. Dia antara yang tulis,
yang lawan, yang buat macam-macam. Buku dia diterbitkan, jawapan-jawapan dia orang kata apa, dipublish untuk orang tengok dekat mana yang tak betul, dan dia tulis balasan balik kepada buku Hakikat Insan oleh Haji Ahmad Laksmana tu. Walaupun buku tu tebal, Hakikat Insan tu tebal, tapi ditulis oleh Prof. Abdul Fattah Harun tu nipis saja, nak katanya banyaknya benda yang dia tulis tu mengarut. Banyak benda yang dia sebut tu hanya andaian-andaian, takwilan-takwilan yang tidak ada sandaran yang kuat. Okay. Seterusnya, tadi persoalan yang ditimbulkan, kalau Nur Muhammad itu ianya satu benda yang qadim, waktu Nabi salat, Nabi sembah siapa? Sebab dalam diri Nabi tu ada unsur ketuhanan dah. Adakah Nabi sembah Allah Ta'ala, atau Nabi menyembah dirinya sendiri? Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, membuka ruang keraguan kepada umat Islam, kerana jika Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya, dan daripada cahaya itu diciptakan pula malaikat dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, persoalannya kenapa Nabi Muhammad begitu takut kepada Jibril sesudah menerima wahyu buat kali pertama? Kan kita pernah dengar hadis kan? Hadis Nabi mula-mula terima wahyu, umur dah cukup 40 tahun, duduk dalam Gua Hira di Jabal Nur di Mekah, turun-turun wahyu, turun-turun Jibril kata pada Nabi, Iqra. Lalu Nabi kata, ma ana biqari'in, faghattani. Dalam hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, Jibril memeluk aku hatta balagha minnil jahad, sehingga aku jadi sesak nafas, sesak dada aku. Fa arsalani, dia lepaskan aku. Summa qala li, kemudian dia kata kepada aku, Iqra, baca. Kalau ikut daripada riwayat Tahir Al-Qadiri tu, okay, kalau yang Jibril duk languk tu Muhammad, maknanya Muhammad dah kenal tu Jibril. Okay. Kenapa dia jadi takut? Kenapa dia nak kena berlari, nak kena beritahu pada isteri dia, zammiluni, selimutkan aku? Sepatutnya dia jumpa waktu suara Jibril tu kata, Iqra, Jibril, mu tolong baca balik. Sepatutnya macam tu, sebab dia pemilik pada wahyu tu. Okay. Tapi inilah konsep yang berlanggar, teruk, pelanggaran dia crash yang sangat teruk. Kalau kita tengok macam mana kita nak harmonikan konsep ini dengan nas yang jelas bertentangan. Sebab tu orang yang memperjuangkan isu ini ialah satu perjuangan yang sia-sia, dan mesti ada misi kesesatan di belakang perjuangan itu, di belakang seruan-seruan ini. Sebab kalau kita tengok sampai tahap orang dalam bidang sains pun bangkit lawan, dan orang dalam bidang sains pun dilontarkan dengan labelan yang sama juga dengan orang yang lawan benda ni, maka apa lagi yang ada di belakang itu kalau tidak ingin mempromosikan satu benda yang tak betul? Okey, kita tengok lagi apa yang disebut sini. Sepatutnya baginda tidak perlu takut, kerana malaikat Jibril itu diciptakan daripada cahaya baginda sendiri, dan baginda pula pasti mengenalinya. Jika segala sesuatu diciptakan daripada cahaya Nabi Muhammad, sudah tentu ada istimewa dan lebih tertentu pada cahaya itu, dan sudah tentu juga akan diciptakan daripada benda-benda yang baik, daripadanya benda-benda yang baik, dan bukan benda-benda yang buruk. Ini juga membawa maksud manusia yang diciptakan daripada cahayanya juga adalah manusia yang baik-baik. Persoalannya apa yang kita lihat hari ini, terbahagi pula manusia itu kepada beberapa golongan. Kalau kita semua datang pada cahaya Nabi ni mesti cahaya baik. Tapi daripada cahaya tu kita tengok ada orang kafir pun, ada yang kuat dalam kekafiran dia, ada yang kafir dia, ada yang kafir hentam Islam. Macam di India sekarang, Modi tu kalau ikut kaedah Nur Muhammad ni, Narendra Modi, Presiden India tu, dia tu datang daripada ciptaan Nur Muhammad juga. Tapi apa sahaja yang jahat sangat pada orang Islam? Sedangkan cahaya Muhammad tu tak pernah sabar kita letakkan pada kejahatan, sebab dia cahaya Nabi yang mulia. Sebab tu kita kata perkataan wasirajam munira dalam Al-Quran, perkataan yang datang dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat cahaya, ia bukanlah cahaya macam cahaya matahari tu. Ianya ialah sebuah kiasan, ianya ialah sebuah majaz, sebuah balarah kepada terangnya risalah itu, kepada benarnya risalah tu. Maknanya kalau satu orang terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad,
akan mengangkat segala kejahilan, menenggelamkan segala kejahilan, sehingga orang yang ambil ilmu wahyu, dia dengar satu ilmu, dia akan rasa ada benda tak kena pada ilmu ni. Sebab tu konsep Nur Muhammad ni mudah terkena, dan kumpulan sasarnya ialah kumpulan yang memang tak jelas pada peringkat awal lagi isu akidah yang betul ni macam mana. Dia orang tak tahu daripada peringkat awal lagi apa yang membatalkan syahadah, apa yang membatalkan dua kalimah syahadah. Sebab kalau tengok dalam 10 perkara yang membatalkan iman ni, antaranya ialah melampau angkat Nabi tinggi sangat. Sebab dalam kalimah syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebahagian riwayat Nabi ajar kepada sebahagian orang yang baru masuk Islam, qala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Sebahagian riwayat. Cuma kita tengok orang baru masuk Islam, dia suruh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu. Sebahagian riwayat Nabi ni kalau Islam ke orang, 4 bahagian, bersaksilah kamu bahawasanya aku ini Rasul, abduhu, hambanya, dan Rasulnya. Maknanya nak beritahu, Nabi nak suruh orang tu faham, aku ni manusia, cuma aku terima wahyu. Tu saja. Bukan aku ni lah cahaya Tuhan yang terpecah sehingga duduk dalam diri aku sikit. Sebab tu kalau sebahagian sahabat yang datang daripada Kristian, daripada Nasrani, benda ni Nabi akan cuba, orang kata apa, clarify kan, Nabi betulkan supaya dia orang faham. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa tak sama. Nabi Isa yang diimani oleh Kristian lah, dua-dua orang tu samalah. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dua-dua Nabi dan Rasul lah. Okay. Cuma konsep yang diimani dalam Kristian terhadap Nabi Isa, adanya unsur lahud dan nasud. Okay. Dan kalau tengok orang Kristian ataupun golongan ahli kitab sendiri dalam zaman Nabi lah, okay, mereka sendiri berdalilkan daripada nas. Kenapa Nabi Isa tu dikatakan sebagai unsur ketuhanan? Sebab dalam Al-Quran sendiri pun sebut ni, orang kata apa, kalau kita tengok hujahan mereka, Quran sendiri pun sebut wa nafakhna min ruhina. Allah Ta'ala kata, dan kami tiup daripada roh kami ke dalam perut Maryam. Dia kata yang masuk dalam perut Maryam tu ialah bahagian daripada tiupan Tuhan. Tiupan tu ialah bahagian ketuhanan. Okay. Jadi itu antara argumen yang digunakan. Nanti kita akan tengok pada analisis dalil nanti.